Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua. Hari ini kita berada dalam siri yang kedua, iaitu siri belajar membaca Al-Quran langsung daripada ayat-ayat Al-Quran. Hari ini saya bawa sahabat-sahabat dan teman-teman semua untuk belajar membaca surah An-Nas, iaitu mereka yang baru view, tolong subscribe dan share dengan kawan-kawan yang lain. Yang dah subscribe, tolong share juga dengan kawan-kawan yang lain, sebab kita telah mula belajar membaca Al-Quran dengan hukum-hukum yang kita telah belajar sebelum ini. Lebih kurang ada 75 siri yang kita belajar dan kita akan gunakan di dalam belajar membaca Al-Quran ini. Yang itu saya mulakan pelajaran kita pada hari ini dengan surah An-Nas. Semua surah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua surah, melainkan surah At-Taubah. Jadi saya dah siap-siap sini tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Semalam kita dah belajar dalam surah Al-Fatihah. Hari ini kita terus kepada surah An-Nas, iaitu bermula dengan Qul. Baik. Huruf Qul ini kita perhatikan ayat yang pertama dalam surah An-Nas ada 4 kalimah. Satu kalimah Qul, yang kedua kalimah A'udzu, dan kalimah yang ketiga ialah Birabbi, dan kemudian kalimah yang keempat adalah An-Nas. Bagaimana kita nak menyambung? Pertama, kita nak bunyikan suku kata tiap-tiap kalimah. Pertama, sini ada suku kata, satu aja suku kata, iaitu huruf Qaf dimatikan dengan huruf Lam. Jadi kita baca dengan izhar Qul. Jangan ada dengung, jangan panjang. Dan huruf Qaf ini adalah huruf isti'la, iaitu apabila kita menyebutnya Qaf itu, iaitu pangkal lidah kita terangkat. Pangkal lidah itu betul-betul bertentangan. Saya ingatkan, bertentangan dengan anak tekak kita. Depan sedikit saja daripada anak tekak, dia keluar makhraj huruf Qaf. Jadi di sini dimatikan dengan lam. Qul, daripada makhraj Qaf dimatikan dengan makhraj lam. Jadi bunyinya Qul. Kemudian pergi kalimah yang kedua, hamzah baris di atas bunyinya A, ain waw baris depan bunyinya U, dan dia adalah mad asli, maka kita baca dua harakat A-U. Kemudian zal baris depan dibaca zu. Ingat tu, dia punya mahraj iaitu belakang hujung lidah bertentangan dengan gigi kacip, keluarnya huruf zal. Jadi bila baris depan bunyi zu. Kemudian kalimah yang ketiga iaitu Birabbi. Ra di sini kerana ba bertasydid, maknanya dia ada dua ba di sini, satu ba yang mati, satu ba baris bawah. Jadi ra ini dibaca dengan ba yang mati, rab. Birab, iaitu ra tebal baca Birabbi. Bila sama dengan huruf ba yang di baris bawah itu, bunyinya Birabbi. Kemudian ba di sini bertemu dengan alif lam syamsiah. Tengok, perhatikan selepas alif lam ada tasydid di sini. Ini tanda menunjukkan dia adalah alif lam syamsiah, dibaca dengan idgham syamsi. Apa yang nak diidghamkan? Huruf ba dengan huruf nun. Dan kemudian ingat, huruf nun itu bertasydid, maka dia wajib dibaca dengan gunnah, iaitu dengan dua harakah. Jadi macam mana kita membacanya? Birabbin nas. Baik. Itulah cara menyambungnya daripada Birabbi dengan alif lam nun alif ini. Kemudian di hujungnya nun ini dimatikan dengan huruf yang terakhir selepas huruf mad alif, iaitu huruf sin, disukunkan dia. Jadi apabila kita sukunkan, kita akan baca dengan mad alif disukun,
iaitu 2, 4 atau 6 harakah. Dan ada lagi sifat huruf sin ini dia hamas dan safir. Jadi kita nak bunyikan dia betul-betul. Birabbin nas. Nampak hamas dan berdesir. Jadi kalau kita baca semua daripada tadi, Qul a'udzu birabbin nas. 4 harakah baca. Kalau 4 semua kita wakaf. Baik, kemudian kita pergi ayat yang ke-2, iaitu ayat yang kedua bermula ada 2 kalimah saja, bermula dengan maliki, maliki, kemudian an-nas. Bagaimana kita perhatikan, mim adalah huruf istifal, dan dia adalah maras bibir, mim tertutup, bibir tertutup. Jadi baca baris di atas ma, kemudian lam baris bawah li, daripada langit-langit hujung lidah kita bunyi li, daripada ke rongga mulut keluar li. Kemudian kaf di sini ki. Baik, kaf pula bertemu dengan alif lam syamsiah, maka kita baca kaf ini dengan idgham dengan huruf nun, dan nun pula bertasydid, baca dengan gunnah, iaitu wajib gunakan dia dengan 2 harakah. Dan perhatikan bagaimana kita menyambungnya, malikin na. Kemudian an-nas ini macam mana kita baca? Nun alif ni tadi kita dah gunakan, nun dah digunakan. Nun alif ini kita matikan dengan huruf sin, maka huruf sin ini disukunkan dan kita baca dengan mad alif disukun 2, 4 atau 6 harakah. Dan kemudian huruf sin itu hendaklah dihamas dan safir, hukumnya iaitu hamas dan safir, maka kita baca dia berangin dan berdesir. Jadi macam mana bacaannya 2 kalimah ini, iaitu menjadi satu ayat, malikin nas. Jadi sini 2 harakah. Baik, kita pergi bagaimana membaca ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga juga mempunyai 2 kalimah. Kalimah pertama ilahi, kemudian kalimah kedua an-nasi. Baik, bagaimana kita menyambung kedua-dua kalimah menjadi satu ayat, bagaimana membacanya? Iaitu kita baca daripada hamzah baris bawah i, kemudian lam bertemu dengan alif kecil di sini. Tanda alif kecil ini menunjukkan dia mad asli, dibaca dengan 2 harakah baris di atas. Ilahi. Kemudian ha di sini baris bawah bertemu dengan alif lam syamsiah juga, iaitu huruf nun. Maka kita idghamkan ha ini dengan huruf nun, idgham syamsi. Gunakan hukum idgham syamsi bacaannya dan digunakan huruf nun ini. Jadi bunyinya ilahinna. Jadi kemudian di sini nun alif, iaitu alif itu huruf mad, dan huruf yang terakhir adalah huruf sin, seperti yang di atas juga. Dan nas semua tadi yang 1 dan 2, iaitu kita baca dengan hamas dan safir, dan dibaca panjang 2 atau 4, 6 harakah mengikut hukum mad aridli sukun. Jadi bacanya ilahin nas. Kemudian kita pergi kepada ayat yang keempat. Ayat yang keempat ada 4 kalimah. Kalimah pertama min, kalimah kedua syawri, kemudian kalimah yang ketiga al-waswasi, kemudian kalimah keempat al-khannasi. Baik, perhatikan bagaimana kita menyambung huruf-huruf tersebut mengikut hukum-hukum yang ada. Di sini saya tuliskan, di sini nun sukun bertemu dengan huruf shin. Ingat, kita dah belajar tentang hukum ihfa, iaitu bertemu dengan huruf ihfa, huruf shin dan huruf ihfa. Nun sukun bertemu itu bagaimana membacanya? Kita membacanya antara izhar bunyinya min kalau izhar, kalau idgham mish bunyinya kalau idgham. Jadi bacanya antara izhar dengan idgham, iaitu bunyinya
Min, huruf lidah itu nak pergi kepada huruf shin. Jadi min syarri. Min syarri. Pasal shin ini bertasydid dengan huruf ra. Dan ra ini baris bawah baca dengan nipis. Baik. Huruf ra baris bawah bunyinya ri bertemu dengan alif lam qamariyah. Jadi kita idgham, kita izharkan bacanya, iaitu dengan mematikan ra ini dengan huruf lam yang mati, digabungkan, iaitu bunyinya ril. Ra iaitu mahrasnya lidah kita bertentangan dengan gusi di atas gigi kaca. Jadi bunyinya ril. Kemudian di sini waw baris di atas dimatikan dengan sin. Sin ada dalam huruf hamas dan safir, bunyinya was. Kemudian waw alif di sini baca dengan mat asli. Waw baris atas wa. Kalau mat asli kena baca panjang. Wa. Kemudian di sini si. Jadi bahasanya min syarril waswasi. Kemudian si di sini baris bawah, si baris bawah bertemu dengan alif lam qamariyah juga, iaitu huruf kha, huruf qamariyah. Jadi kita baca sin ni dengan lam dimatikan dengan lam, iaitu dengan izhar kamari, sil. Sil. Kemudian barulah kha ditasydidkan dengan huruf nun. Khan, bila dia tasydid, huruf nun tasydid, kita baca dengan gunah 2 harakah. Wajib baca dengan gunah 2 harakah. Jadi bunyinya khannas. Bila kita matikan dengan huruf sin, iaitu wakaf dengan huruf sin, kita baca dengan ma'arif li sukun. Oleh kerana dia huruf sin, iaitu dia hamas dan safir, maka bunyinya berangin dan berdesir. Jadi cuba kita baca daripada mula. Min syarril waswasil khannas. Dapat saya baca dengan perlahan, sebab ini kita belajar, bukan kita membaca Quran, iaitu kita belajar membaca. Jadi saya baca satu-satu kalimah tu bunyi dengan jelas. Baik, kita pergi kepada ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang kelima. Iaitu daripada, ada berapa kalimah? 1, 2, 3, 4, 5 kalimah di sini. Kalimah yang pertama allazi. Kalimah yang kedua yuwaswisu. Yuwaswisu. Kalimah yang ketiga fi. Kemudian kalimah yang keempat suduri. Kalimah yang kelima an-nasi. Itu baris bawah ni, an-nasi. Kita tinggal baris bawah sini. Okey, an-nasi. Baik, kita pergi kalimah per kalimah, iaitu pertama allazi. Ingat, iaitu apabila bermula dengan hamzah wasal dengan lam, maka kita dikendaki dibaca baris atas. Jadi kita bunyikan al di sini. Hamzah wasal dibubuh baris atas, dimatikan dengan huruf lam yang pertama, itu al, dan kemudian lam yang kedua itu hidup baris di atas la. Jadi alla. Kemudian zal dengan ya baris bawah, zi bertemu pula dengan ya di sini, maka kita baca mat asli 2 harakah, iaitu allazi. Allazi. Ingat maharaj zal. Kemudian kalimah yang kedua, ya baris depan yu. Kemudian waw baris atas wa, tetapi dia dimatikan dengan sin. Jadi huruf sin ada huruf hamas dan safir, bunyinya was. Yuwas. Kemudian waw baris bawah wi, bunyinya. Kemudian sin baris atas, baris depan su. Kemudian ada safir, bunyinya su. Ada su. Jadi bunyinya yuwaswisu. Kemudian kalimah yang ketiga fa ya di sini, iaitu mat asli juga, fa baris bawah fi, baca 2 harakah fi. Kemudian kalimah yang keempat, iaitu sad baris depan dibaca su. Kemudian dal
baris depan juga, kemudian bertemu dengan waw, huruf mat, maka kita baca dengan mat asli 2 harakat, suduri, ra baris bawah, tu sebab bunyi ri dan nipis. Kemudian ra tersebut kita berjumpa dengan alif lam syamsiah, maka kita baca dengan idgham syamsi, di mana huruf ra kita idghamkan dengan huruf nun, jadi bunyinya rin. Oleh kerana nun ni bertasydid, kita dengungkan dia rin sampai di pangkal batang hidung kita. Kemudian kita mati dengan huruf sin di sini. Sebelum huruf sin ada huruf mat, kita baca dengan mat arid disukun. Oleh kerana huruf sin ini adalah huruf hamas dan safir, maka kita bunyi dia rinnas. Baik, kita terus baca daripada permulaan al-lazim. Baik, perhatikan baik-baik bacanya. Iaitu ikut apa yang kita telah terangkan per kalimah tadi. Tiap-tiap kalimah kita dah terangkan macam mana bacanya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik, sini sad, jangan baca sin, ya. Sudu, terangkat lidah kita sedikit, iaitu sudurin nas. Baik, kita pergi ayat yang penghabisan, iaitu ayat terdapat 3 kalimah di sini. Kalimah mina, kemudian kalimah al-jinnati, kemudian kalimah wan-nasi. Jadi kita perhatikan hukum-hukum, mengikut hukum-hukum macam mana nak baca. Mim baris bawah bunyi mi, ya, tutup bibir mi. Kemudian nun baris di atas na. Tetapi nun bertemu dengan alif lam qamariyah, iaitu huruf jim adalah huruf qamariyah, maka kita baca dia dengan izhar qamariyah. Apa yang nak izharkan? Lam itu nak diizharkan, iaitu minal. Kemudian jim bertemu dengan nun bertasydid, iaitu kita matikan nun dulu satu, jin, tetapi hendaklah kita wajib gunahkan dia, dengungkan dia dengan 2 harakat, jinna. Kemudian ta bawah ti, al-jinnati. Kemudian kita pergi kepada wan-nas ini, ti terus pergi ti wal. Baik, sini waw bertemu dengan alif lam syamsiah, huruf nun adalah huruf syamsiah, jadi kita baca dengan idgham syamsi, iaitu idgham syamsi, kita masukkan huruf waw kepada huruf nun, jadi bunyinya wan-nas. Baik, itu yang akhir sekali ialah kita baca dengan ma'arid li sukun, iaitu 2, 4 atau 6 harakat. Kemudian sin tu kita hamaskan dan mesti berdesir, itu safir. Jadi macam mana kita baca? Minal jinnati wan nas. Perhatikan, di sini saya dengungkan, lama sikit saya nak tunjukkan dengung dia tu. Dia sebenarnya 2 harakat saja dengungkan. Minal jinnati wan nas. Baik, kita baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Begitulah cara kita membaca, dan perhatikan hukum-hukum semua setelah saya tuliskan di setiap huruf tersebut, dan patuhilah apa hukum-hukum yang ada. Kita insya-Allah dapat membaca dengan baik. Dengan itu, saya berharap agar sahabat-sahabat dan teman-teman yang baru belajar, sila hafalkan huruf tersebut, huruf ayat tersebut. Iaitu ayat-ayat surah lazim ni perlu dihafal untuk kita yang baru semayang, supaya kita dapat membaca
iaitu menyempurnakan yang sunat. Dengan surah lazim ni sunat dibaca dalam rakaat pertama dan rakaat kedua dalam solat. Jadi itu sebab saya ajar satu persatu supaya kita betulkan bacaan yang selalu kita baca. Orang yang baru belajar, dia baca surah lazim dalam solatnya. Jadi supaya baca dengan betul. Jangan kita baca surah sehingga surah itu menjadi macam tidak betul. Dia seperti percakapan yang lain daripada surah yang disunatkan baca. Jadi kita bila ada yang unsur lain kerana kelemahan ilmu kita tidak baca dengan betul, jadi seperti kita berkata-kata yang lain daripada berkata-kata ayat yang ada tu. Jadi itu boleh merosakkan solat kita kalau kita bercakap dalam sembahyang. Jadi bercakap itu walaupun tidak sengaja, tapi kita telah bercakap lain daripada apa yang diajar, mana kita dianggap seperti bercakap juga. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.